Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين. أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Kita boleh sambung malam ni dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Ikhwatul iman, malam ni kita sambung hadis yang ke-13, iaitu hadis yang terakhir di dalam bab ikhlas. Apabila kita melihat cara Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, seolah-olah saya tidak katakan betul, saya kata seolah-olah Imam Nawawi sememangnya merancang untuk meletakkan hadis ini sebagai hadis yang akhir, dan dia meletakkan hadis innamal a'malu binniyat, dan dia letak hadis yang kita nak baca malam ini akhir, seolah-olah inilah yang dia maksudkan dengan tujuan ikhlasun niyah. Kita baca bab ikhlas, daripada mula kita baca bab ikhlas, dia menyokong tajuk ikhlas itu dengan bermacam-macam hadis. Ghayah dia, kemuncaknya, hujungnya, apakah yang dia nak cakap daripada ikhlas. Seolah-olah dia merancang susunan itu, seolah-olah dia nak kata bahawa ikhlas di dalam beramal, ikhlas kita dengan Allah, maka inilah tujuan dia, inilah sebab dia. Kenapa ditekan bab ikhlas? Kenapa dia membuka Riyadhus Salihin itu dengan bab ikhlas? Sebab tajuk-tajuk yang kita akan jumpa di belakang-belakang ini tajuk-tajuk yang bercampur. Ada bab jangan hasad dengki, ada bab kasih sayang, ada bab adab, ada bab bermanih muka dengan orang, ada bab bermasyarakat, mujamalah, bagaimana kita dengan mujtama' yang lain. Kesemua bab-bab itu merupakan bab akhlak. Seolah-olah saya katakan Nawawi nak membawa satu tasawur, satu gambar bahawa semua yang kita akan buat selepas daripada bab ikhlas ini, kita akan jumpa bab taubat, bab taqwa, bab istiqamah, bab iman, bab amal saleh. Seolah-olah kesemua itu tidak ada manfaat kalau ikhlas itu tidak dijadikan tunjang. Kalau kita bertanya, kenapa ikhlas itu kena dijadikan tunjang? Apa hubungan ikhlas dengan amal, dengan perkataan, dengan perbuatan? Dan apakah sumbangan ikhlas dunia dan akhirat? Maka seolah-olah hadisnya akhir dalam bab ikhlas ini jawapan Nawawi untuk kita. Setelah kamu ikhlas beramal, ikhlas niat, ikhlas beramal, sekarang kamu tengok keajaiban ikhlas. Bagaimana ikhlas boleh membantu dalam urusan kehidupan yang tenaga tak boleh bantu, yang pemikiran tak boleh bantu, yang kita kata kederat dan riang tak boleh bantu, duit tak boleh bantu, kuasa tak boleh bantu. Akan datang satu titik dalam hidup ini, hubungan batin kita dengan Allah boleh membantu. Maka Nawawi cuba menutup bab ikhlas dengan hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini. Mari kita tengok hadis ini. An Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
intalaqa thalathatu nafarin mimma kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah ta'ala bisalihin a'malikum. Qala rajulun minhum Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la aghbiqu qablaha ahlan wa la mala fanabi talabu syajar yawman falam urih عليهما حتى ناما فحبلت لهما غروقبها فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلها أهلا أو مالا فلبثت وقدحوا على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر وصية يتضاغون عند القدمي. Kita berhenti dekat tu, kita tengok makna dia dulu. Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar, dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berangkat menempuh sebuah perjalanan 3 orang dari umat sebelum kamu, sehingga mereka terpaksa bermalam di sebuah gua. Mereka memasukinya, tiba-tiba satu batu besar mengelinding dari atas gunung dan menutup mulut gua atas mereka. Mereka berkata, sesungguhnya tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari batu raksasa ini, melainkan kalian harus berdoa kepada Allah dengan amal-amal saleh kalian. Seorang dari mereka berdoa, ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Aku tidak mahu memberi minum di pagi hari pada keluarga ataupun harta sebelum mereka berdua. Satu hari pencarian kayu membuat aku jauh dari rumah, maka aku tidak pulang untuk kedua orang tua, melainkan mereka sudah tidur. Aku memerah susu untuk keduanya, ternyata aku dapati mereka sedang tidur. Maka aku enggan untuk membangunkannya dan juga enggan untuk memberi minum sebelum mereka berdua pada keluarga maupun harta. Maka aku berdiam diri sementara gelas susu ada di tangan. Aku menunggu bangun orang tua sehingga fajar bersinar, padahal anak-anak berteriak menangis kerana lapar di bawah kedua kaki aku. Kemudian mereka bangun, lalu aku memberi minum pada waktu pagi. Ya Allah, kata dia, ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah fanfarajat shay'an la yastati'una al-khuruj minhu. Kata dia, ya Allah, sesungguhnya jika aku melakukan itu semua demi mencari wajah-Mu, maka bebaskan dari kami apa yang ada pada kami dari himpitan batu raksasa ini. Maka batu itu pun terbuka sedikit, belum bisa mereka keluar dari celah batu itu. Perenggan yang pertama daripada hadis ini, Nabi bercerita tentang intalaqa thalathatu nafar, tentang orang yang mereka ini berjalan. Mereka ini 3 orang.
Nafar boleh jadi 3 orang, boleh jadi 5 orang, boleh jadi sampai 10 orang. Perkataan nafar digunakan untuk orang yang berjalan, berkumpulan, 3 sampai ke 10 orang digunakan kalimah nafar. Mereka ini satu kumpulan, mereka berjalan berjamaah, tetapi mimma kana qablakum, ini berkaitan dengan umat sebelum daripada kita. Sehinggalah hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu, depa berjalan bersesuaian, orang dulu punya berjalan, RNR depa itu gua lah. Mana ada macam kita plus, RNR depa tu lah, berjalan melalui jalan hutan, teduh, panas, hujan, mulut gua lah yang menjadi perkara biasa dalam perjalanan yang macam tu. Maka bila depa rasa letih, rasa tak larat, maka depa ni pun mabit, berhenti nak rebah-rebah badan di satu gua. Fadakhaluhu, depa masuk dalam gua. Fanhadarat sakhratun minal jabal, di atas gua itu ada bukit, daripada bukit itu ada sakhrah, satu batu yang besar, yang kira-kira besar batu itu dia boleh menutup mulut gua itu, dia boleh tutup menyebabkan orang dalam tak boleh keluar. Maka fasaddat alaihimul ghar, tertutuplah gua itu. Ini ikhwatul iman, Allah kalau nak buat dengan kita satu-satu bab, kita hanya boleh menyatakan amantu billah summa istaqim. Apa yang Tuhan nak buat dengan kita, kita tak tahu. Dia boleh jadi perkara yang dalam perjalanankah, dalam mukimkah, dalam apakah, Tuhan nak menguji kita, dia boleh uji dengan macam-macam. Maka batu yang besar itu turun daripada atas bukit, di atas gua itu, maka fasaddat alaihimul ghar, tertutup rapatlah gua itu, maka menyebabkan mereka tak boleh keluar. Faqalu, dalam mereka 3 orang ini ada yang berkata, dalam 3 orang ini ada yang berkata, la yunjikum min hadhihi sakhrah, ada yang berkata, kamu semua ini tidak akan selamat daripada batu besar, illa an tad'u Allah ta'ala bisalihin a'malikum, melainkan kamu kena minta kepada Allah, kena minta kepada Allah. Kalau kamu ada buat amal-amal soleh, gunalah amal soleh itu, minta kepada Allah supaya Allah tolong kita. Sebab apa dia kata begitu? Sebab dalam keadaan ini, kalau kita ada duit, kita pergi kata kat ketir batu tu, nah ambil RM50, batu tak makan rasuah. Kalau dia bagi pada pengarah ke pada pegawai mana, mungkinlah batu tak makan rasuah. Kalau dia nak guna riang dia nak pergi tolak sakhrah. Sakhrah bukan hajar, hajar batu kecil, sakhrah batu besar. Yang bila Nabi Musa lalu-lalu, dia nampak Nabi Khidir duduk di atas sakhrah, itu batu besar, batu macam tu. Tenaga mana boleh tolak batu itu? Jadi apa yang boleh menolong? Nak memekik, nak riau, orang luar tak dengar. Kita sedang bermusafir, kawasan kita pakai ni bukan kawasan shopping, bukan kawasan pilihan raya. Kawasan dia kalau musafir je orang pakai. Dia bukan kawasan biasa, dia kawasan hutan. Jadi kita nak pekik, nak menjerit lagu mana? Seolah-olah pada perkataan la yunjikum min hazihi sakhrah, perkataan itu telah mematikan usaha dan tenaga yang ada, dia bagi mati. Tengok batu, tengok keadaan kita, seolah-olah dia kata la yunjikum min hadhihi sakhrah, tak selamatlah apa usaha kamu buat. Nak pergi tolak batu kah, nak menjerit kah, nak pergi bagi apa pun tak boleh. Jangan guna apa dah, kecuali keajaiban sahaja boleh menyebabkan kita keluar daripada batu ini. Ini orang zaman hari itu yang sikit ada beriman pada Allah. Maka dia terus kata pada kawan-kawan dia kata tad'u Allah bisalihin a'malikum. Apa pun tak boleh bantu kita, melainkan kita berdoa kepada Allah dengan kita ini pernah melakukan amal saleh. Kita minta Allah kepada Allah, ya Allah, yang terperangkap dalam gua ini adalah orang yang pernah sujud pada Hang, orang yang pernah berudu ya Allah, pernah taat Hang ya Allah, pernah menjunjung syariat Hang ya Allah, mentauhidkan Hang. Tolonglah ya Allah, hamba-hamba yang macam ni Hang berilah bantuan. Maka dalam hadis ni kata qala rajulun minhum, bangkit daripada 3 orang itu seorang, dia menyatakan Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani. Dia kata ya Allah, aku ada bapa
Aku ada mak yang depa ini tua. Aku ada mak, aku ada bapa yang telah tua. Aku ini, dia ini orang yang mencari makan dalam bentuk memburu. Jadi pagi-pagi lagi dia keluar, mak ayah dia tak bangkit lagi, anak bini pun tak bangkit. Bila dia balik daripada memburu, barulah mereka ada isi benda nak makan dalam rumah. Selama dia memburu tu, dia pun tak makan apa lah. Subhanallah. Itu rezeki yang Allah beri kepada hamba-hamba dia. Maka dia kata, satu hari aku keluar waktu pagi tanpa meninggalkan apa-apa, nak pergi memburu, nak mencari nafkah. Bila balik dah menjelang waktu, lambat sangat dia balik, anak pun tidur, isteri pun tidur, mak bapak tidur. Dia kesian, mai daripada hati dia, dia porah susu, dia nak bagi mak dan minum. Dia tunggu sampai mak dia kot lah. Biasa kita tengah tidur terjaga, kot lah mak dia terjaga. Dia tunggu dengan waktunya menasabah. Anak-anak dia mai pegang kaki dia, anak dia kata ayah lapar, abah lapar. Dia kata tak leh, selagi tuk wan tak makan lagi, aku tak bagi hampa makan. Dia kata, ya Allah, sampailah depa tu jaga dan aku bagi susu pada depa. Dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan sibyatu, anak-anak dia tadaruna inda qadamai. Anak-anak duk pegang perut betih, anak-anak duk pegang kaki dia, duk pegang. Ayah lapar, ayah nak susu, dia tak bagi. Bukan dia hati kering, bukan dia menyiksa anak, tapi dia merasakan salah kalau dia tak bagi mak ayah dia makan. Dia kata, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu zalika btigha'a wajhik. Kalaulah yang aku buat itu ya Allah, aku bagi mak aku makan dulu, aku bagi lambat sikit pada anak bini aku. Kalaulah masa aku buat itu ibtigha'a wajhik, hang tahu dalam hati aku ini nak mencari ridha pada hang. Fafarrij anna, bebaskan kami daripada batu besar ini. Ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah, bebaskan kami daripada batu besar ini. Fan farajat syai'a, tiba-tiba batu tu bergenjak sikit. La yastati'una al-khuruj minhu, tapi mereka tidak mampu. La yastati'una, mereka tak mampu al-khuruj minhu, nak keluar daripada gua tu mereka tak mampu lagi. Subhanallah, ikhwatul iman. Nabi menceritakan hadis ini kepada para sahabat dia. Qala al-akhar, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi kanat ahabban nasi ilayya, wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu nisa, fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta almat biha sanatun min as-sinina, faja'atni fa'ataytuha 20 wa 100 dinar حتى أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi. Fanfajarat as-sakhrah ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Habis kawan ni berdoa dan bagi tahu apa yang dia nak munajat pada Allah. Yang kawan lagi satu yang lain berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki saudara sepupu, yakni puteri paman yang sangat cantik. Dia adalah orang yang paling kucintai. Dalam sebuah riwayat, aku mencintainya seperti cinta seorang laki-laki pada wanita yang sangat dalam. Maka aku inginkannya apa yang ada pada dirinya. Ternyata dia menolak hingga tak terkala musim kemarau. Itu bahasa Indonesia. Musim kemarau, iaitu
sanatun minas sinina, musim kemarau menghimpit, dia datang kepada aku pun memberikannya 120 wang dinar dengan syarat dia mahu menyerahkan dirinya untukku dan dia terpaksa menyetujuinya. Hingga tak terkala aku telah menguasainya. Dalam satu riwayat, tak terkala aku duduk di antara dua kakinya, dia berkata, takutlah kepada Allah, janganlah kamu merobek cincin kecuali dengan haknya. Maka aku pergi meninggalkannya, padahal dia adalah manusia yang paling kucintai, dan aku pun memberikan emas yang telah aku berikan padanya. Ya Allah, jika aku melakukan itu semua demi mencari wajah-Mu, maka lepaskan dari kami apa yang sedang menimpa kami. Maka batu itu pun terbuka, hanya sahaja mereka belum bisa keluar daripadanya. Subhanallah. Ini kawan yang kedua yang bercerita kepada Allah dalam doa dia, iaitu dia ada sepupu, dia suka pada sepupu dia macam seorang lelaki suka pada perempuan, tapi sepupu dia tak balas cinta dia. Maka Allah mentakdirkan terjadinya krisis, sepupu dia kena datang minta bantuan, minta pertolongan kehidupan. Dia pun bagi 120 dinar. Dia pun bagi pada sepupu dia 20 mi'ah dinar, 120 dinar dia bagi. Tapi dia buat satu MOU, hang kena zina dengan aku, hang kena zina dengan aku. Kerana kesempitan hidup itu, wanita itu pun bersetuju. Ini wanita yang baik, ini adalah muslimah yang mukminah yang salihah, bukan sebarang wanita. Maka apabila sepupu dia datang ke rumah dia untuk menunaikan perjanjian berzina itu, maka keluar satu perkataan daripada mulut sepupu dia ini, iaitu perkataan ittaqillah, takutlah kepada Allah, jangan kau sentuh aku sedangkan aku bukan hakmu. Kalimah ittaqillah itu masuk dalam kepala dan jatuh dalam hati dia, buat dia takut pada Allah. Dia suruh sepupu dia balik, sedangkan dia kata masa dia suruh sepupu dia balik, dia sangat mencintai sepupu dia, dia sangat sayang pada sepupu dia, cuma dia tak pandai kawal sayang dia. Maka dia kata, ya Allah, aku melepaskan wanita yang aku kasihi. Kalau sekiranya aku meninggalkan zina itu kerana kalimah yang dia sebut ittaqillah itu masuk dalam hati aku, dan kalaulah perasaan takwa yang mula masuk dalam hati aku itu ikhlas kepada hang, bukan kerana apa-apa, memang hidayah daripada hang, ikhlas. Kalau sekiranya ikhlas, ya Allah, tolonglah lepaskan kami daripada kesempitan ini, batu ini bagilah terbuka sikit. Maka batu itu terbuka, tapi dia masih tak boleh keluar. Waqala athalithu, kata kawan yang ketiga, Allahumma istajartu ujra'a wa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba fathamartu ajrahu hatta kathurat minhu al-amwal faja'ani ba'da hina faqala ya abdallah addi ilayya ajri فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئوا بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفجرت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه. Orang yang ketiga berdoa, ya Allah, aku dahulu mengupah para pekerja buruh, dan aku telah memberikan kepada mereka semua upah kecuali seorang yang meninggalkan haknya dan pergi. Maka aku mengembangkan upahnya itu sehingga menjadi harta sangat banyak. Kemudian setelah itu dia datang dan berkata, hai Abdullah, bayarkan kepada aku upah aku. Aku berkata, semua yang kamu lihat ini berasal dari upahmu, seperti unta, sapi, kambing dan budak-budak. Ini hamba-hamba. Maka dia berkata, hai Abdullah,
kamu jangan mengejekku. Aku berkata, aku tidak mengejekmu. Lalu dia mengambil kesemuanya, dia mengiringnya dan tidak menyisakan sedikit pun. Ya Allah, jika aku lakukan itu semua demi mencari wajahmu, maka lepaskan kami dari apa yang menimpa kami ini. Maka terbukalah batu itu dan mereka pun keluar sambil berjalan daripada gua itu. Hadis ini hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwatul iman, kerana itu saya menyatakan Nawawi seolah-olah dia merancang letak hadis ini sebagai hadis yang akhir supaya kita yang membaca bab ikhlas melihat apakah kesan ikhlas dalam hidup kita di dunia ini. Jangan bercakap di hari akhirat. Di hari akhirat telah kita baca banyak ayat-ayat Allah, illal mukhlisin, melainkan orang yang ikhlas. Semua celaka, hatta iblis yang bersumpah di hadapan Allah itu, dia akan sesatkan semua orang, melainkan orang yang ikhlas, dia berlepas tangan. Allah menyatakan illa ibadiyah mukhlisin, melainkan hamba aku yang ikhlas, kamu tidak ada sultan di atasnya, kamu tidak ada kemampuan dan kekuasaan padanya. Itu ikhlas balasan di hari akhirat. Dia tak mampu mengheret masuk ke dalam azab neraka Allah. Tapi hadis ini bercakap ikhlas dalam bentuk bantuan sekarang ini. Ikhlas, kita berhubung dengan Allah dengan ikhlas. Ikhlas merubah kehidupan. Ikhlas adalah bonus yang Allah bagi di dunia, di mana kita boleh mempergunakan ikhlas itu sebagai kehidupan ketika ditimpa musibah. Hadis ini menunjukkan ada 3 orang ditimpa musibah. Ketika ditimpa musibah, segala-gala yang nampak dengan mata tak boleh bantu. Masya Allah, Masya Allah, tak boleh bantu. Maka ikhlas yang bercampur dengan amal saleh, yang tu mampu membantu. Masya Allah, tersangat membantu, cukup boleh bantu. Sehingga kan dia ungkap dalam doa dia, kalaulah dia ikhlas melakukan birru walidain, buat baik pada mak bapak, dia buat birru walidain, buat baik pada mak bapak, tak disuruh satu orang tu pegang makanan daripada mak bapak dia tidur sampai mak bapak dia bangkit. Kalau mak bapak dia koma 3 hari, takkan 3 hari dia nak pegang makanan itu. Tapi tak disuruh buat lagu tu. Tetapi apa yang dia faham pada zaman itu, pada masa itu, inilah keikhlasan satu anak nak menunjukkan penghormatan dia pada mak bapak dia. Dia buat apa yang dia yakin itu ikhlas, dan itu bersesuaian dengan syariat yang ada pada zaman hari itu. Itu membantu kehidupan dia ketika dia susah. Masya Allah. Hari ini kita ikhlas, kita tak rasa apa-apa. Kita buat baik pada mak bapak, kita bagi, kita gaji kita 1,500, 2,500 sebulan. Apakah makna kita bagi 100 setengah pada mak bapak? 100 setengah je kita bagi. Dia tak minta, kita pun tak rasa beban. Istiqamah kita tiap-tiap bulan 100 setengah, tiap-tiap bulan 100 setengah. Gaji kita 2,000 setengah. 100 setengah tak ada apa-apa. Mak bapak kita bela kita daripada umur sehari, besar tapak kaki 2 jari, sampailah kita keluar pergi kerja. Bila kita keluar pergi kerja? Bukan lepas SPM. Belas tahun, puluh tahun. Kadang-kadang keluar universiti, tak ada kerja lagi, makan hasil mak ayah. Puluh tahun tu, kalau beras berapa tan, kalau pampers berapa banyak. Tapi semua itu tidak dianggap. Hanya kita balas dengan 150, kadang-kadang kita rasa Allah berat. Syat pula 50 bagi 100. Subhanallah. Tapi kita istiqamah memberi. Rupanya akan ada satu penghujung dalam hidup ini, kita boleh menggunakan wang 150 yang kita bagi kerana Allah sebagai doa kita, yang kita panggil dengan bahasa wasilah. Sebagai wasilah, sebagai perantaraan supaya Allah mengubah kesusahan menjadi kesenangan. Masya Allah. Antum bayang orang yang tak pernah buat baik pada mak bapak, apa dia nak pakai ketika dia susah? Dia bergantung pada duit. Ketika masuk hospital, kita pergi pegang kaki doktor dua-dua, kita tarik selok dia sampai terlondeh sekalipun. Doktor, tolong mak ayah saya, tolong mak ayah. Doktor tak mampu bagi apa-apa. Ubat tu bukan doktor buat, ubat tu profesor lain buat, hak rambut cacak tu. Doktor tak buat ubat, dia hanya bagi, dia recommend. Hari itu kita tak pernah buat baik pada mak bapak, kita tidak ada amal saleh. Pasal itu dalam hadis ini
sahabat itu dia menggunakan perkataan tad'u Allah bisalihin a'malikum. Apa saja amal soleh kita pernah buat, kita boleh pakai pada hari kita susah. Ya, hari jarum benam masuk ke badan, wire penuh di badan, nyawa kita, nafas kita bergantung pada meter naik turun. Pada masa itu kita duduk di hospital swasta, sehari kita bayar sampai 200-300 katil dia saja sewa, bukan kos ubat. Apa jaminan keselamatan kita? Tidak ada. Tetapi seolah-olah Nawawi nak buka mata hati kita, ketika itu ikhlas kepada Allah boleh membantu. Dan itu memerlukan amal kita ketika tak susah. Tak susah, masa hari kita tak susah, kita buat amal dengan ikhlas kepada Allah. Dia maha sangat membantu dan cukup membantu. Karena itu ikhwatul iman, ini adalah akidah seorang mukmin. Ini adalah akidah seorang mukmin kepada Allah Ta'ala. Ketika kita berurusan dengan Allah ikhwatul iman, kita kena berurusan dengan ikhlas. Kalau kita tidak berurusan dengan ikhlas, seolah-olah Nawawi nak beritahu, kita tak akan rasa nikmat ikhlas. Takkan rasa sakit. Antum bayang macam mana bila Al-Aswad bin Yazid datang kepada Nabi, dia minta nasihat tentang sakit. Apa Nabi kata? Da'u mardakum bisadaqah. Jadikan sedekah itu ubat pada orang sakit. Sangat tak masuk akal. Pergilah jumpa pakar jantung ke pakar apa sekalipun. Tuan, ketika bapa saya kena serangan jantung, apa pandangan tuan kalau saya menderma? Dia kata daripada nak derma lebih baik hampir hospital swasta mahal sikit lah. Tentu mereka boleh pam darah ke apa, derma tak ada apa. Tidak. Da'u mardakum bisadaqah. Kita ada orang sakit di rumah, ubati dia dengan bersedekah. Ubati dia dengan bersedekah. Sangat ajaib. Karena itu ikhwatul iman, hadis yang kita baca ini ikhwatul iman, ketika kita membaca tafsir Imam Ibn Kathir, Imam Al-Hafiz Ibn Jarir menulis tafsir Tabari, kita baca Imam Qurtubi dan Muhammad Amin Asy-Syanqiti, kita akan jumpa hadis ini. Hadis-hadis ini kita jumpa, hadis Bukhari Muslim ini kita jumpa ketika mereka menterjemahkan ayat 35 suratul Maidah. Ayat 35 suratul Maidah. Di situ kita akan jumpa hadis ini menyokong ayat itu. Hadis ini sebagai sokongan pada ayat itu. Dalam suratul Maidah ayat 35 dan ayat yang sama Allah Ta'ala ulang dalam surah Al-Isra ayat 57, iaitu Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ini Al-Maidah 35. Allah kata wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah, sangat menarik. Imam Ibn Jarir tafsir Tabari ketika dia menterjemahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kerana dia kata ayat ini Allah menyuruh kita wabtaghu ilaihi wasilah. Allah suruh kita cari wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu apa sahaja ma taqarrabu ila Allah, apa yang boleh bawa kita makin dekat pada Allah, itu nama dia wasilah. Maka wasilah itu kata Allah wabtaghu, pi cari. Bila Allah buat manusia, Allah dah buat kepada manusia ni di keliling kelalang dia apa yang boleh mendekatkan kita kepada Allah, itu nama dia wasilah. Maka Allah kata wasilah itu kamu kena cari dalam hidup. Bila kita susah, kita kena ada wasilah. Dalam bahasa kita wasilah, kita kata perantaraan. Macam kita kata wasilah kauniyah, wasilah alamiah. Macam kita naik kereta. Naik kereta membawa kita cepat pergi ke tempat kita nak tuju. Maka kereta itu wasilah kita menuju ke satu tempat. Itu dipanggil wasilah kauniyah, wasilah alamiah. Adapun wasilah yang kita duk baca adalah hadis, ini wasilah syar'iyah. Wasilah jenis agama tentukan, tak boleh guna akal. Kita lapar, kita makan nasi. Apa tujuan makan? Untuk menghilangkan lapar. Maka benda makan itu wasilah kepada kenyang. Itu nama dia wasilah alamiah, wasilah kauniyah. Wasilah macam tu boleh guna otak fikir. Boleh guna otak fikir.
Lepas kita makan nasi, ada rasa benda tak kena lagi. Oh, tak boleh rokok lagi. Boleh rokok. Itu wasilah nak bagi keadaan itu damai. Maka sebatang rokok dicucuh itu wasilah kepada kedamaian. Cucuhlah berbatang-batang sekalipun. Tidak ada masalah. Maka itu wasilah. Wasilah kauniyah. Tetapi wasilah yang kedua, wasilah syar'iyah. Ya Allah suruh kita cari bukan wasilah kauniyah, wasilah syar'iyah. Wasilah mendekatkan kita secara khusus kepada Allah. Bukan semua makan mendekatkan kita pada Allah, bukan semua kenderaan mendekatkan kita pada Allah. Tetapi amalan-amalan tertentu yang Allah suruh kita buat, Allah tak bagi kita buat, dengan kita tinggal dia, dengan kita buat dia, tentu mendekatkan hubungan pada Allah. Maka Allah kata wabtaghu ilaihi wasilah, carilah wasilah itu. Tapi Imam Tabari dia menterjemahkan ayat ini, dia kata sebelum Allah menyuruh kita berwasilah, ada satu perkara yang menjadi syarat kepada wasilah, iaitu Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya wasilah ini dia barang akidah, dia barang keyakinan. Yakinkah kita apabila kita berdoa kepada Allah, doa itu mampu mengubah kehidupan? Doa itu mendekatkan kita kepada Allah. Itu memerlukan keyakinan. Dia bukan kauniyah, dia syar'iyah. Dia jenis bangsa akidah, keyakinan kepada Allah. Maka Imam Tabari dia menggunakan perkataan ya ayyuhalladzina amanu, dia menggunakan dalam terjemahan dia menggunakan kalimah wahai orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Sebab ada juga orang dia bermaksiat, tiba-tiba dia susah, dia tidak ada apa-apa nak adukan kepada Allah. Dan kalau kita kata kepada dia sahabat berdoalah kepada Allah, dia akan doa dengan hati yang kosong. Wasilah macam ni dia boleh menyelesaikan urusan hidup di dunia, tapi dia memerlukan keyakinan yang mutlak kepada Allah. Kerana itu ikhwatul iman, tidak menjadi salah seorang Muslim menyelesaikan masalah dia dengan amal salih. Apa saja menimpa kita macam ubat itu kauniyah, dia wasilah kauniyah. Automatik bersesuaian dengan orang dulu. Kalau sakit perut ke, pergi cari daun-daun apa, tumbuk-tumbuk ke, kunyah-kunyah, lega. Bersesuaian dengan orang dulu. Zaman Nabi ada orang sakit perut, bersesuaian dengan masyarakat itu, dia tahu kata madu itu ada kelebihan, dia makan madu. Dia tahu. Orang Arab dulu makan habatus sauda, dia tahu. Orang Arab dulu pakai minyak zaitun, dia tahu kelebihan itu. Wasilah kauniyah alamiah. Tapi ada benda yang manusia tidak tahu. Apa dia? Ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu wasilah mendekatkan diri pada Allah, dan dia ada kelebihan. Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu adalah wasilah yang paling akbar. Allahu akbar. Kita pertahankan ibadat dalam hidup ini, itu adalah satu perantaraan yang menghubung kita kepada Allah yang sangat hebat. Kerana itu ikhwatul iman, wasilah ataupun orang panggil tawassul. Tawassul bermakna menggunakan wasilah. Kita bertawassul, kita menggunakan wasilah, menggunakan perantaraan. Apa dia perantaraan? Perantaraan apakah yang mesti kita gunakan ikhwatul iman? Tapi sebelum itu ikhwatul iman, kita kena tahu satu perkara. Apa dia? Dalam dunia ini, tawassul ataupun wasilah yang paling besar, yang paling hebat, yang paling ajaib cuma dua sahaja. Dua saja. Tidak lebih daripada dua. Dua sahaja. Hak lain semua pecahan-pecahan daripada yang ni saja. Apa dia? Allah sebut dalam ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Ini paling dahsyat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini paling dahsyat. Kita pertahan dua benda ni cukup. Kita boleh guna dua benda ni dalam kehidupan kita. Ketika sakit, ketika susah, ketika apapun. Itu kalau antum baca kan, orang nak buat kasidah burdah. Dalam buku merhaban kita ada, dia panggil kasidah Imam Busairi. Katanya Imam Busairi ni dia lumpuh 17 tahun. Dalam 17 tahun tu dia tak buat apa.
kawal lumpuh. Apa dia buat? Dia menghabiskan lidah dia dengan dua perkara, dengan membaca ayat yang dihafal dan dengan berselawat kepada Nabi. Itulah selawat. Qasidah Burdah itu di antara selawat dia. Dia yang cipta dalam sakit, dalam uzur selama 17 tahun. Tahun ke-18 tiba-tiba dia sembuh total daripada lumpuh dia. Subhanallah. Kemudian orang pun mengambil qasidah Burdah itu, dah ambil, dia pergi modify, dia bubuh nasi tambah, dia bubuh semua dia bubuh semua lebih kurang, dia buat hak dia. Wallahu ta'ala alam. Cerita itu benarkah? Cerita itu salahkah? Wallahu alam. Tetapi kisah Imam Busairi diriwayatkan demikian. Artinya, kalau begitu, seolah-olah telah tercatat, terpahat dalam hidup ini, dalam peta kehidupan, dalam rajah Bani Adam, amal saleh telah mencipta sejarah menyelesaikan kesusahan yang dihadapi oleh penduduk bumi ini. Amal saleh. Tetapi kepada siapakah amal saleh itu boleh menjadi ubat? Itu Allah sebut tadi, faman kana yarju liqa'a rabbih. Kepada orang yang dalam hati dia ada harapan nak bertemu dengan Rabb dia, pencipta dia. Kepada orang yang dalam hati dia itu dia nak bertemu Allah Ta'ala. Dia nak bertemu Allah Ta'ala. Saya katakan tadi, apa makna amal saleh, ikhwatul iman? Amal saleh maksud dia wasilah. Amal saleh, wasilah itu adalah amal saleh. Amal saleh itu apa dia? Amal saleh itu apa perkara yang Allah suka, apa yang mendatangkan ridha Allah dan cinta Allah, maka itu amal saleh. Dan amal saleh itu adalah wasilah untuk mendapat ibtira, untuk mendapat ridha Allah Ta'ala. Maka siapa dalam hidup dia teringat nak bertemu Allah, dia teringin berjumpa Allah dalam keadaan Allah ridha dia, Allah cinta dia, Allah sayang dia, maka Quran kata falyamal amalan salihah. Gunalah amal saleh untuk bertemu dengan Allah. Masya Allah. Guna amal saleh, perbuat amal saleh. Masya Allah. Kerana itu berdasarkan ayat ini, ikhwatul iman, bertemulah kita. Apa dia? Amal saleh yang wasilah yang paling hebat dalam dunia ini adalah amal saleh. Dan amal saleh itu tidak tercipta melainkan daripada Rasul yang diutus oleh Allah. Kalau kita nak beramal saleh, kita tak ikut Nabi, kita ikut orang lain, kita tidak seperti Nabi, maka dia tidak jadi amal saleh. Maka bila kita melakukan amal saleh mengikut cara Nabi, itulah wasilah ataupun tawassul yang paling dahsyat, yang mana-mana wasilah pun tidak boleh potong dia, tak boleh. Sebab apa dikatakan demikian? Untuk membezakan amal yang dilakukan, amal saleh yang dilakukan mengikut Nabi dengan amal yang dibuat secara bid'ah. Untuk membezakan. Yang bid'ah tidak boleh jadi tawassul. Dia kalau kita buat tawassul, dia jadi tawassul syubhat, mushtabihat, tawassul yang tidak diterima, tawassul yang syubhah, tak diterima. Kita kena pakai tawassul ataupun wasilah yang jenis amal saleh yang agama iktiraf. Kalau kita nak pakai doa, doa yang agama iktiraf. Kita nak angkat amal saleh yang diiktiraf, maka amal saleh yang diiktiraf itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah surah Al-Kahfi menyebut falyamal amalan salihah. Yang kedua, surah Kahfi sebut wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Amal tawassul yang paling hebat ialah ikhlas kepada Allah. Karena itu Nawawi menutup tajuk ini dengan ikhlas, bab ikhlas dengan hadis ini. Bila kita ikhlas, kita ikut sungguh-sungguh dengan istiqamah, dengan mujahadah, dengan muraqabah. Kita ikut, kita ubudiyah pada Allah seperti mana ajaran Nabi, kita berada pada kemuncak wasilah. Kemuncak wasilah. Karena itu di mana pun kita pergi, ikhwatul iman, supaya bila kita tadah tangan kepada Allah kita rasa, maka pertahankanlah ikhlas itu. Kita pertahankanlah sangat-sangat ikhlas itu. Sangat hebat ikhlas ini. Dan sangat hebat amal yang kita buat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Imam Ibn Jarir dia menggunakan perkataan, wahai orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yakin sungguh kepada Allah, yakin sungguh kepada Allah, carilah wasilah. Ya ikhwatul iman, kita tak usah kata masalah besar. Masalah yang berlaku di zaman Nabi itu, bila wanita itu kematian anak,
Datang Nabi, Nabi kata sabar makcik. Nak hang tak mati bolehlah sabar. Masya Allah. Macam mana nak sabar? Susah. Pasal tu kalau orang tu anak dia sakit, cucuk sana cucuk sini, tak tahu kita pergi kata kat dia sahabat. Tak apa sahabat. Cuba berdoa tengok kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Kadang-kadang bahasa kita pun begitu longgak macam paku tak lekat. Cubalah doa tengok. Cuba dia kata. Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Cuba kita kata. Seolah-olah jalan semua dah tertutup, masuk pilih orang ni. Cubalah. Cuba tengok. Dah doktor pun doktor lah, doa lah. Tidak. Apabila kita memakai amal soleh sebagai wasilah, hati kita itu bulat kepada Allah. Sehinggakan keyakinan kita kepada Allah itu penuh, seolah-olah kita menyatakan, ya Allah, apa sahaja aku guna tidak mampu menolong aku, kecuali inilah perkara yang hang redha ya Allah, dan ini sangat boleh membantu. Kenapa boleh membantu? Kerana hang redha dan hang cintai apa yang sedang aku lakukan. Apa dia? Amal saleh, dan melakukan itu dengan ikhlas. Allahu Akbar. Kerana itu ikhwatul iman, kita kena ingat, setiap kali kita buat amal saleh, kita perlukan ikhlas. Setiap kali kita bercakap ikhlas, kita perlu sama dengan sunnah Nabi. Kerana itu kita tidak boleh melakukan amal-amal yang bid'ah. Tidak boleh. Kerana amal-amal yang bid'ah, kalau kita menggunakan amal-amal yang bid'ah itu sebagai tawassul, sebagai wasilah, dia tidak menjadi. Dia tidak akan jadi. Dan itu tidak akan diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita kena tahu macam mana Allah tidak mengangkat. Kalau satu bid'ah dihidupkan, satu sunnah dimatikan. Dan sunnah itu adalah amal saleh. Sunnah itu adalah penterjemah kepada hukum-hukum syarak. Tidak mungkin. Karena itu kalau kita nak berwasilah, bertawassul, kenalah mengikut hadis ini. Kena berpandukan kepada hadis ini. Karena itu ikhwatul iman, saya membaca di dalam Imam Syangqiti. Imam Syangqiti sangat keras dalam bab ini. Ketika Imam Syangqiti dia menyebut ayat 35 ini daripada surah Al-Maidah. Cuba antum dengar apakah perkataan Imam Syangqiti. Imam Syangqiti dia menyatakan dalam ayat ini, dia kata i'lam anna jumhur al-ulama ala anna al-murad bil wasilah. Dia kata ketahuilah, jumhur para ulama ahlu sunnah telah memberi makna, telah menghuraikan makna wasilah. Wasilah di sini kata dia bil imtithal awamirihi wajtinabu nawahiyah. Wasilah ialah dengan membuat apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Buat apa yang Allah suruh termasuk amal saleh, tinggal apa yang Allah larang juga termasuk amal saleh. Bukti dia pada kawan yang kedua tadi. Ya Allah, kalaulah aku tinggal zina itu kerana hang, maka dengan meninggalkan maksiat itu termasuk amal saleh, dan itu boleh kita pertaruhkan dalam doa supaya hajat kita diterima oleh Allah. Kerana itu meninggalkan maksiat pun kerana Allah. Tak bolehlah kalau kita tinggal rokok. Pasal apa? Pasal doktor kata, pakcik, lagi 2 hari mampu. Kita pun dengar kalimah mampu itu, pulun berhenti rokok. Anak tanya ayah, pasal apa tak mau isap rokok? Hang gila, doktor kata aku nak mampu. Maka itu tak jadi amal saleh. Kerana meninggalkan maksiat perlu kerana Allah. Buat ibadat perlu kepada Allah. Sebagai contoh, macam satu orang, kita tengok dia cakap, kita tahu dia bukan meninggalkan maksiat kepada Allah. Dia kata kalau ikut hati ni, dia kata, jangan buat pasal dia dah. Tapi nak buat lagu mana? Kaki kena potong macam mana? Dalam kaki kena potong tu pun ada juga nak buat maksiat. Ada juga. Maka dia tak buat maksiat bukan kerana dia meninggalkan maksiat, pasal tak cukup anggota. Kaki tangan tak cukup. Kaki tangan tak cukup. Kalau kaki tangan cukup, dia nak buat juga. Maka dengan dia tak buat maksiat itu, dia tidak dikatakan beramal saleh. Dia tidak katakan beramal saleh. Satu orang dia meninggalkan maksiat takut pada Allah, macam budak tadi.
Ini pengajaran ikhwatul iman. Kenapa diangkat zina dalam hadis ini? Kerana yang bertempur dalam pertaruhan itu adalah pemuda dan pemudi. Hebat dalam hadis ini, satu tokoh hebat ialah perempuan itu, wanita itu. Wanita itu dalam kesusahan dia, walaupun dia sudah diambang maksiat. Hak laki-laki tadi jangan cakap lah, bukan kata ambang, dia randuk dah maksiat. Wanita itu diambang maksiat. Ketika dia nak menyerahkan diri dia melakukan maksiat, dalam hadis ini sangat istimewa wanita ini. Terpancar di mulut dia, ittaqillah. Masya Allah. Kalimah orang ini takwa dengan ikhlas. Satu aja kalimah. Bertakwalah kepada Allah. Takutlah. Janganlah kau robekkan cincin ini, melainkan dengan haknya. Kau kawinlah dengan aku. Subhanallah. Perkataan dia itu menginsafkan jejaka ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Lepas itu Nabi kata, bila di antara 7 golongan di hari akhirat, di antara orang yang mendapat naungan Allah ialah rajulun, laki-laki termasuk wanita yang berada dalam ambang zina. Wanita itu menggoda dia dan dia menyatakan, ini akhafullah. Orang muda bukan tak larat buat maksiat. Orang muda mampu, tetapi apa menghalang dia? Bukan pasal kecil manis, darah tinggi, lemah jantung, darah tak cukup, darah terlebih. Tidak. Yang menghalang dia khaufullah, takut kepada Allah. Maka itu yang termasuk dalam amal salih. Masya Allah. Ikhwatul iman, banyak maksiat kita tak buat, tapi belum tentu kita meninggalkannya kerana Allah. Mungkin kerana tidak ada peluang. Mungkin. Kadang-kadang kita tengok surat khabar, mai satu pengarah kerajaan itu minta kedarah rasuah. Kita kata ini semua orang tak ada iman. Belum tentu kita boleh meninggalkan rasuah. Kenapa hari ini kita tak makan rasuah? Peluang tak ada. Mungkin. Nak tahu kita tinggal rasuah tak tinggal rasuah ketika kita diambang rasuah. Kita diambang dia. Sogokkan. Sogokkan. Macam orang jadi technician kah? Dia kerja dengan JKR jadi technician. Macam tu nak buat macam mana? Cat semua elok, bangunan semua cantik. Nak lepas OC ni. OC ke CEO ke dia nak lepas ni? Ya, nak lepas ni. Nak bagi bangunan itu di Antirah boleh pakai semua. Mai tengok semua, tengok tempat pilih bomba semua ada, pilih bomba dengan pilih semua ada lah. Hospital semua ada habis dalam tu. Tapi mata technician ni berbulu. Dia nampak macam cat tak cukup. Bila kawan tu kata, jom kita pergi kena udang besar, dandan nampak cat sama rata. Ya, itu terjadi. Ketika diambang itu, barulah kita tahu kita meninggalkan maksiat kerana Allah ke ataupun tidak ada peluang. Masya Allah. Kadang-kadang dalam surat khabar ada orang telanjang, kena tangkap khaluat, kena tangkap berzina, buang anak. Kita kata, Masya Allah, budak-budak ni tidak ada iman. Betul. Nabi menyebut tidak berzina orang itu melainkan dicabut iman. Tapi adakah kita tak buat zina kerana kita beriman, ataupun kita tidak duduk dalam kancah itu? Karena itu kena ada azam dalam hati kita, ya Allah, di mana hang letak aku? Kondisi apa hang letak aku, ya Allah? Tolong pertahankan iman aku kepada hang, ya Allah. Itu yang kita pertaruhkan. Budak muda ini ikhwatul iman, Masya Allah, sangat hebat. Wanita itu sangat hebat. Wanita itu mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Kalimah yang keluar daripada mulut dia menginsafkan, mentaubatkan si jejaka ini. Masya Allah. Maka lagi satu kita belajar, inilah nama dia cinta. Ini hadis ini yang kita baca tadi, dia menyebut kalimah cinta. Laki-laki itu dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa dia kata dalam doa dia tadi? Dia kata wanita itu adalah kanat li ibnatu ammi kanat ahabba an-nas ilayya. Wanita itu yang paling kucintai daripada wanita-wanita lain. Tengok, kalau cinta sampai kena tegak khalwat, itu bukan cinta. Yang itu betul-betul hub itu bahasa Arab. Cinta, kasih, apa kita boleh bubuhlah. Rahmah. Kalau kita cinta satu orang, cinta itu membawa kita berhubung dengan Allah. Kalau cinta mendorong kita pergi pesta berdua-duaan, itu bukan cinta, Pak. Itu bukan cinta. Yang tu semua hawa nafsu.
Bagaimana kita cinta satu wanita, kita tengok satu wanita kita berkenan, terus kita menyatakan uhibbuka fillah, aku cinta kamu kerana Allah dan aku nak ambil kamu sebagai isteri aku. Itu cinta. Kawan sampai 7-8 tahun, 3 kali pilihan raya punya kawan. Usung pergi tamanah habis. Usung jadi macam buah durian. Pegang-pegang dah, rasa-rasa dah, cuma beli dah lagi. Lagu tu orang bercinta macam beli buah durian. Orang beli buah durian, anda mesti tengok. Saya tak makan durian, tapi saya tengok orang makan durian. Okey, awak pegang boleh kan? Pegang-pegang. Bau. Lepas tu korek lubang, tekan dengan jari. Nak tahu mengkak ke tak mengkak. Pegang habis, sentuh habis, bau habis, kopek habis. Beli belum tentu. Ini bukan cinta. Ini hawa nafsu. Kalau hawa nafsu, dia merosakkan. Kalau cinta, dia mendatangkan ridha Allah. Masya Allah. Cuba belajar dengan Ombak Rindu, tengok. Ya, cuba belajar. Walaupun filem tu mengarut lah. Memang nama filem dia mengarut. Tetapi ada satu keistimewaan dia. Wanita itu kata pada lelaki-lelaki itu, dia kata, kahwinlah saya. Lepas kahwin jadi perempuan simpanan pun tak apa. Jangan sentuh saya kalau tidak kahwin. Subhanallah. Kita hak duk main mengaji Riyadhus Salihin, kita kata gambar tu karut. Tetapi skrip itu memainkan peranan yang dahsyat kepada remaja-remaja di luar. Remaja di luar, dia tak baca Riyadhus Salihin. Dia tak baca. Dia tengok Ombak Rindu. Kalau skrip itu ambil daripada hadis-hadis, mengubah jiwa yang tengok filem itu, mengubah dia. Inikah makna cinta? Ya. Satu orang, walaupun dia punya novel tu asal-asal, novel saya baca habis dah. Filem saya tak tengok habis lah. Novel baca habis dah. 2 kali repeat. Novel itu cerita lagu lain. Filem itu dia tokoh tambah banyak dalam filem itu. Tapi skrip itu seolah-olah membawa kita berhubung dengan Allah. Tolonglah kahwin dengan saya. Tu yang pergi kahwin di Siam. Tetapi kerana cinta itu benar daripada Allah, diletakkan pada tempat yang betul, maka dia sentiasa mendapat rahmat dan kurnia daripada Allah. Tengok, dia meninggalkan wanita itu, wanita yang dia cintai, dengan 120 dinar. Dia tinggalkan wanita itu. Akhirnya dia bertemu dengan hidayah Allah. Dia bertemu dengan hidayah Allah dan dia dapat memiliki wanita itu. Kerana itu berbuat kerana Allah, meninggalkan kerana Allah, satu keajaiban dalam hidup ini. Kerana itu ikhwatul iman, apabila kita kata wasilah itu melaksanakan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah tegak. Itu akan menjadi wasilah. Sebab Allah ridha, sebab kita datang kepada Allah dengan ridha dan mencintai Allah. Kata Imam Syanqiti, ala wafaqa ma jaa bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil ikhlas fi zalik, lianna hadha wahdahu wa tariq al-mawsilah ila ridha Allah Ta'ala. Dia kata Imam Syanqiti, apabila kita buat sesuatu dan kita tinggal sesuatu, wafaqa ma jaa bihi Muhammad, sama dengan Nabi Muhammad punya ajaran, dengan ikhlas pula kita buat, maka itulah yang difirmankan oleh Allah, wabtaghu ilaihi wasilah, carilah wasilah supaya kamu dekat dengan aku. Masya Allah. Jadi kerana itu ikhwatul iman, kita kena perbanyakkan wasilah dalam hidup ini. Sangat perbanyakkan wasilah. Antum tengok kawan yang ketiga tadi dalam doa dia kata apa? Ya Allah, dia ada pekerja yang kerja dengan dia banyak bulan tapi tak ambil gaji. Kawan tu raib lagu tu aja. 3 bulan punya gaji masa hari tu. Dia nak buat apa? Dia laborkan gaji hamba Allah tu 3 bulan punya gaji. Lepas dia laborkan, maka dia perbesar perniagaan dia. Tiba-tiba menjelang beberapa lama, kawan tu mai tuntut gaji dia. Di sini ada satu amal saleh yang sangat dahsyat. Apa dia? Seorang majikan begitu amanah. Itu adalah wasilah. Allahu Akbar. Susah. Yang selalunya majikan minta pekerja amanah. Selalunya majikan, kalau boleh masuk kerja pukul 8, kalau boleh paskat pukul 7 suku, lagi bagus. Selalunya majikan itu minta amanah.
Majikan itu minta amanah, tetapi majikan tak tahu satu perkara, kebocoran amanah pekerja berpunca daripada majikan yang tidak amanah. Apa dia? Tidak menjaga makan, minum, masa rehat, tak menjaga gaji dia, bayaran dia. Nabi suruh bayar gaji sebelum peluh kering. Nabi suruh bila orang buat kerja pada kita, beri makan. Jangan ingat dia ni macam lembu rebau duk tenggala di tengah bendang. Jangan. Tapi ada orang dia tak ada tu. Pasal itu kalau antum pergi negara-negara luar, kita tengok negara orang putih, kadang-kadang bila kita banding dengan negara Islam, dia punya apa tu, rasuah dia kurang, itu kurang, ini kurang. Bila kita pergi negara-negara orang Islam ramai, rasuah paling banyak, kalang kabut paling banyak, asap rokok paling banyak. Pergi negara-negara bukan Islam, dia isap rokok tertentu, tempat tertentu, tak jumpa pun filter-filter tengah jalan. Kadang-kadang kita pergi dalam masjid, dalam lubang jamban dia balik dengan kotak-kotak sekali. Subhanallah, sangat bagus dia buat demikian. Kenapa? Salah satunya ialah kerana orang bukan Islam, dia jaga hak pekerja. Hak pekerja dia jaga, makan, minum, cuti dia bagi cukup, rehat dia bagi cukup. Dia wujudkan suasana majikan itu adalah kita. Dia wujudkan suasana apa? Kita bekerja untuk kita, bukan bekerja untuk majikan. Lepas itu dia serve kita. Serve dia sangat dahsyat. Dia orang besar, dia boleh duduk makan dengan kita. Orang hari ni baru jadi kontraktor kelas F. Kalau bahasa kampung, alah kongkiak punya kontraktor. Kongkiak aja. Mula jalan tangan buah dalam pokek. Mula tengah-tengah hari rembang pakai baju batik. Tak ada, dia jadi macam lipas kudung, tak tentu hala dia jadi. Kerja dia mula bagi arahan. Itu punca benci orang pada kita, menyebabkan dia tidak akan amanah kepada kita. Subhanallah, hadis ini menunjukkan amanah adalah satu wasilah yang sangat besar, ikhwatul iman. Kerana itu ikhwatul iman, apakah pengajaran daripada hadis ini kita boleh simpulkan? Yang pertama ikhwatul iman, yang boleh saya simpulkan, yang pertamanya ialah hadis ini dia mengangkat beberapa contoh amal soleh yang ada banyak fadilat. Amal soleh itu banyak. Doa amal soleh, baca Quran amal soleh, bersedekah amal soleh. Tapi contohnya ada dalam hadis ini ialah yang pertama, buat baik pada mak bapak. Dahsyat. Ini sangat dahsyat. Bila Allah ambil mak bapak kita, ikhwatul iman, kita adalah orang yang miskin, yang rugi, walaupun kita kaya, walaupun kita untung. Kalimah miskin dan rugi tetap ada pada kita, tetap ada. Kalau kita ada 5 bilion kita ada, subhanallah, semua dalam tangan, tapi kita tak ada mak bapak, kita tetap miskin walaupun kita ada 5 bilion. Ini adalah harta yang tak boleh dicari, tak boleh dibeli, tak akan sama. Mak bapak kita, kandung kita, bela kita, jaga kita, tidak akan sama. Kerana itu contoh yang diangkat dalam hadis ini adalah birru walidain, buat baik pada mak bapak. Subhanallah, subhanallah. Yang datang daripada mak bapak kepada kita tentu ikhlas. Yang datang daripada kita pada mak bapak belum tentu ikhlas, belum tentu. Kadang-kadang pasal apa? Pasal dia tahu orang tu dah sakit, ada kebun getah banyak dan getah pun naik harga, dia balik kampung kerap. Getah naik harga, dia balik kampung kerap. Getah turun harga, raya pun tak balik. Tanya cuti tak ada, tiket bah habis. Belum tentu. Tapi daripada mak ayah kepada kita tentu ikhlas, tentu ikhlas. Saya teringat pujangga daripada Kashmir menyatakan, bila kita jadi mak, jadi bapa, satu tapak kaki berada dalam syurga Allah, tinggal lagi satu yang nak masuk. Nabi katakan dalam hadis, kepada orang yang anak satu mati, anak dua mati, anak tiga mati. Nabi kata, hang bela anak perempuan hang satu, hang bela anak perempuan hang dua, bela elok, tiba-tiba dia mati. Nabi kata, matinya anak perempuan yang kau bela itu adalah dinding engkau dengan neraka Allah. Jadi mak bapak tu sebelah kaki masuk dalam syurga dah. Allahu Akbar. Jadi mak bapak, tambah jadi mak bapak yang bagus, yang beriman, didik anak jadi orang soleh, cita-cita besar. Saya ada pengalaman lama dah.
satu pakcik, dia sembang dengan saya. Dia kata kat saya, dia kata, Ustaz, pakcik bela anak pakcik ni, tak ada ingat lah dia nak kerja besar. Tak ada ingat apa Ustaz. Habis saya kata kat dia, pakcik bela anak pakcik nak esok besar dia jadi apa? Pakcik mau satu aja Ustaz. Anak pakcik ni bila besok dia mati, dia masuk syurga, dia tak kena azab neraka sudah. Subhanallah. Ramai mak bapak minta anak-anak jadi CEO ataupun jadi O semua tanpa C, jadi orang besar-besar. Kata kita sendiri ada anak, nak anak kita dapat itu, dapat ini. Subhanallah, subhanallah. Bukan tak boleh, itu harapan kita, silakan. Tetapi jarang sekali kita minta, ya Allah, biarlah anak aku ni besar, dia tak kena azab, hang sudahlah ya Allah. Hang nak buh dalam syurga mana pun hang bubuhlah, janji syurga sudahlah. Tak kena azab hang. Subhanallah. Maka buat baik pada mak bapak itu satu amal yang saleh, dan itu yang paling cepat kita jadikan wasilah, tawasul kita pada Allah. Bila kita susah, kita berdoa kepada Allah. Dan kita kena ingat, tawasul itu ketika susah. Bukan selalu-selalu ni kita buat ketika susah. Ada perkara yang kita rasa penting, kata Ibnu Abbas, kamu ada hajat yang sangat besar dan menentukan susah senang hidup kamu, ketika itu berwasilahlah dengan Allah. Yang kedua pengajaran kita dapat daripada hadis ini, ikhwatul iman, kita dapat pada kawan yang berdoa nombor 2 tadi, apa dia? Meninggalkan maksiat kepada Allah mendatangkan untung dalam hidup. Meninggalkan maksiat kerana Allah sangat boleh merubah kehidupan. Masya Allah. Jadi kita kena belajar, bila bertemu dengan maksiat, tinggal kerana Allah. Ketika bertemu dengan maksiat, tinggal kerana Allah. Yang ketiga, kita belajar daripada hadis ini, ikhwatul iman. Contoh yang ketiga yang Nabi bawa dalam hadis ini, apa dia? Iaitu amanah itu. Amanah itu sangat penting, sangat-sangat penting. Kepercayaan, amanah. Ada orang pernah bagi nasihat dengan saya. Dia kata kat saya, Ustaz, kalau Ustaz hutang orang jumlah dia 1 bilion sekalipun, kalau Ustaz bayar sikit-sikit, sikit-sikit, satu hari akan langsai juga. Kalau Ustaz hutang orang 100,000, Ustaz bayar sikit-sikit, insya-Allah satu hari yang kita bayar sikit-sikit itu akan habis. Kita hutang bank 10 tahun, sikit-sikit. Tetapi Ustaz, kalau Ustaz hilang kepercayaan daripada hati orang, orang dah tak percaya dengan Ustaz, kalau Allah bagi pada Ustaz umur Nabi Nuh, belum tentu Ustaz boleh mengembalikan percaya orang pada Ustaz. Subhanallah. Sangat menginsafkan saya kena nasihat itu. Saya kata, saya ada buat salah ke? Dia kata tak buat salah. Sebelum buat salah, dengar elok-elok dia. Dia bagi satu kuliah kepada saya. Subhanallah. Ya betul, ikhwatul iman. Amanah adalah kepercayaan. Amanah adalah pertaruhan. Bila orang amanah dengan kita, orang percaya. Macam hamba Allah ni, kawan tu amanah, percaya pada dia, tak bayar gaji, dan dia mai, dia percaya kawan tu akan pulang balik gaji itu. Maka tengok pada orang yang amanah, dia berjaya dapat kasih sayang orang lain, dan dia berjaya jadikan amanah itu sebagai wasilah ketika dia susah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Yang keempat, kita belajar daripada hadis ini, ikhwatul iman, dari kawan yang mula, kawan yang kedua, kawan yang ketiga, lagi-lagi kesemua itu menjadi sebab amal-amal saleh mereka, menjadi sebab Allah tolong kesemuanya bertunjangkan ikhlas kepada Allah. Antum tengoklah bagaimana ikhlas satu tongkat, satu tiang yang sangat dahsyat hubungan kita dengan Allah. Dan yang kelima, kita dapat daripada hadis ini, apa dia ikhwatul iman, kita kena belajar selesaikan masalah kita dengan amal saleh. Belajar. Bukan semua bab selesai dengan amal saleh, tetapi kita kena belajar bagi ada masalah dalam hidup kita ini, amal saleh menjadi penyelesaian dia. Kerana itu ikhwatul iman, kita kena jadi orang beramal. Akhirat kita tak payah bincang dapat apa, akhirat dunia ini. Ya dunia ini, Masya Allah, Masya Allah. Istikharah kita kepada Allah, amal saleh boleh kita angkat. Kesakitan, hutang kita nak bayar tak ada duit, kita boleh jadikan amal saleh.
Masya Allah. Kerana itu sebanyak mana kita boleh buat amal saleh, falyamal amalan salihah. Buatlah amal saleh banyak-banyak supaya amal saleh kita itu diterima di sisi Allah dan dia jadi wasilah yang mendekatkan kita dengan Allah. Bila kita susah, kita boleh berdoa, ya Allah, aku pernah tolong mak aku, ya Allah, aku ikhlas hari itu aku tolong dia, dan kalau hang juga menilai sebagai ikhlas, ya Allah, dan aku dijadikan untuk beribadah kepada hang, ya Allah, dan ikhlas itu satu daripada ibadah, terimalah doa ini, ya Allah, lepaskan aku daripada kesusahan, dengan menyebut nama-nama Allah, dengan menyebut nama-nama Allah, namanya Allah suka. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ada nama yang cantik-cantik, indah-indah, pakai sertai dalam doa. Masya Allah, Allah pasti mengeluarkan kita daripada masalah itu. Ikhwatul iman, maka dengan hadis itu kita selesailah baca tajuk ikhlas. Kalau antum tengok balik pada awal-awal tajuk yang kita baca itu, untuk mendapat sedikit penghayatan, iaitu pada muka surat 29 itu, tajuk yang kita baca awal-awal sekali, awal-awal tajuk dia, bab yang pertama, ikhlas dan menghadirkan niat secara perbuatan, ucapan dan keadaan yang nampak maupun tersembunyi. Itu tajuk yang mula kita buka. Nawawi nak beritahu ikhlas itu mesti kita hadirkan dalam hati, dalam ucapan kita, dalam ucapan. Orang yang ikhlas, ucapan dia tidak ada unsur menghina, tetapi mendidik, mentarbiah, membuka jalan. Kita tengok satu orang yang tidak menutup aurat, kita kata apalah punya perempuan, aurat pun tak reti tutup, mana nak dapat rahmat Tuhan. Itu menghina. Itu menghina. Tetapi apa yang ada di mulut orang yang ikhlas itu, dia beritahu yang salah dan dia tunjuk yang benar, dan dia membimbing. Itu ucapan yang ikhlas. Hadirkan dalam teguran, dalam dakwah, dalam beramal, hadirkan keikhlasan. Keikhlasan. Ada orang tanya saya, Ustaz, nanti antum tolong fikir nak jawab lagu mana. Saya pun tak tahu nak jawab, sebab saya tak buat kerja tu. Kata Ustaz, saya dah panggil kawan Ustaz, yang tak elok semua dia kata kawan kita. Saya dah panggil kawan Ustaz main ceramah. Kawan Ustaz tanya berapa duit nak bagi. Lepas tu kami kata kami ada 500. Kawan tu kata boleh bagi lebih sikit tak? Pasal saya main dengan Mercedes, dia kata. Lepas kata 700 Ustaz. Tu kawan Ustaz, kawan saya lagi. Kawan Ustaz jawab. Dia kata lah macam ni lah, bagi 1,000 lah senang. Bagi 1,000 lah senang. Dia pun kata okey. Lepas tu kawan Ustaz kata, kawan Ustaz lagi. Kawan Ustaz kata, tolong bank in dululah. Nanti takut-takut dia mai, dia bagi 700, nayanglah dia, janji 1,000. Jadi bank in siap-siap 1,000, kalau dia tak mai pun dapat juga 1,000 tu. Jadi dia tanya kepada saya, adakah para pendakwah itu semuanya ikhlas? Dan dia angkat, adalah kalau kita berdakwah, kita minta duit, itu melambangkan tidak ikhlas? Adakah kita ceramah, kita tak minta duit, tapi dalam hati kita harap dia ni bayar lebih sikit bagus ya? Adakah itu ikhlas? Jadi ustaz cakap bab ikhlas, ustaz sendiri itu macam mana? Oh subhanallah, saya kata saya tak boleh jawab, kerana saya tidak buat kerja itu semua. Rezeki kita Allah akan tanggung. Allah tanggung rezeki kita, insya-Allah Tuhan tanggung rezeki kita. Kita tawakal pada Allah, kita azam kepada Allah. Ikhwatul iman, ucapan, perkataan, Nawawi minta kita hadirkan niatnya ikhlas. Kemudian dalam keadaan yang nampak, kita bergabung macam ni dengan orang ramai, nampak, datangkan keikhlasan. Ketika kita sembunyi seorang-seorang, wujudkan ikhlas. Kita duduk di rumah seorang-seorang, kita pakai sembahyang malam, wujudkan ikhlas. Kita baca Quran, wujudkan ikhlas. Kenapa? Kerana kesan dia hadis yang kita baca tadi. Kesan dia, kalau makin tidak ikhlas, kalau kita makin jauh dengan ikhlas, maka kesusahan dalam hidup ini makin tidak terangkat. Itulah yang kita dapat daripada bab ikhlas. Kalau diizinkan oleh Allah, kita akan masuk bab yang kedua, iaitu bab taubat. Taubat adalah wasilah mendekatkan diri pada Allah. Kenapa? Kerana Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan kita akan baca dalam ini ikhwatul iman, sangat ajaib taubat.
taubat mampu merubah kehidupan. Allahu Akbar. Saya akan sebut pada antum perkataan Ibn Qayyim dalam buku dia Ad-Da' wa Dawa. Taubat mampu merubah kehidupan. Taubat mampu mendatangkan nilai dalam hidup. Dan kita akan tengok ayat-ayat Allah, dan Nawawi akan bawa kepada kita banyak hadis berkenaan dengan taubat itu Allah suka, dan Allah bersifat dengan wa ana tawwabur rahim, aku penerima taubat, dan dia akan cerita syarat-syarat bertaubat. Kita akan tengok di sini. Apa yang tidak ada dalam tajuk ini, kita merasakan itu tidak masuk bab taubat. Ada orang nak taubat kena mandi taubat, minum banyak taubat, kena zikir taubat. Adakah? Kita akan tengok dalam buku yang begitu asas, bab taubah. Ada tidak ada? Bila kita nak taubat, kita kena tubna ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna ala ma fa'alna. Begitukah taubat? Ataupun memang taubat macam tu, nak kena taubat, nak kena himpun ramai-ramai, kena buat qiyamul, kena isytihar satu qaryah kita bertaubat, kena pakai mikrofon bagi orang tidur semua jaga. Adakah itu taubat? Kita tengok bab taubah. Semoga kita harap ikhwatul iman, kita yang dapat manfaat daripada bab ini, bukan orang lain. Jadi bab ikhlas yang kita baca itu, semoga saya sendiri yang baca mendapat manfaat, supaya Allah bagi ikhlas kepada diri saya, Allah bagi ikhlas kepada antum dan antuna sekalian, kerana ikhlas itu adalah sangat fadilat di dunia dan hari kita balik bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan diberkati Allah dan dirahmati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.